Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khairin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'malun. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal ahmaqu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyya aw kama qala. Yang Allah hormati Tuan Imam kita, jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah pilih kita untuk menjadi tetamu Allah sampai hari yang ke-berapa namanya? 18 Syawal dah, tak silap dia 18 dah Allah lebih dekat. Tuan-tuan taknya yang masih lagi boleh tabat di atas jalan beribadah kepada Allah, yang ini kita membuktikan bahawa kita ini bukan macam buah. Buah ni tuan-tuan dia ada musim dia nak keluar tuan. Jadi banyak juga orang kita jadi serupa buah. Dia main musim bila musim bulan Ramadan dia keluar sah. Teks sembahyang Jumaat dia keluar sah. Teks mana lagi dia keluar sah? Teks dia nak nikah dia keluar sah. Teks mana lagi? Teks dia mati dia keluar tak sah lama tuan-tuan. Maka sayangnya kita tuan-tuan, kalau inilah yang kita nak tunjuk di hadapan Allah, yang nak kita persembahkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kata hamba ni tuan-tuan, kita kena lakukan apa yang Allah arahkan. Tak kira benda tu yang dari segi kewarasan akal kita kata, oi tak berapa nak elok, kena buat juga tuan-tuan. Tak ada benda yang Allah arahkan, yang Allah bagi pada kita ni satu taklifan, yang mana benda itu memudaratkan kita, tak ada tuan-tuan. Semayang ada kebaikan dia. Atau bagaimana falsafah barat sendiri. Nah, orang talis barat yang cuba mengkaji kelemahan-kelemahan daripada arahan dan titah perintah daripada Allah. Buka dalam Quran, cari tentang hukum-hukum yang qat'i, yang jelas, di antaranya dalam bab semayang. Bila cari apa kelemahan tidak jumpa tuan-tuan. Malah yang mereka cari dia jumpa tuan-tuan, yakni semayang ni bagi pula kesihatan bagi tubuh badan manusia. Nah, bila orang yang banyak bersujud ni jauh daripada dia penyakit migrain, banyak sujud, tapi jangan sujud lama banyak sampai tak bangun-bangun tuan-tuan. Sujud yang mana Allah arahkan tu ada manfaat. Kaji pula dalam bab menutup aurat. Nah, bila kaji nak cari kelemahan Islam, nak cari kelemahan Al-Quran, tak jumpa tuan-tuan. Yang jumpa tentang bagaimana hebatnya Islam dalam nak memelihara marah sama ada lelaki dan perempuan. Maka tuan-tuan, inilah nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukanlah kita ini nak menjadi hamba yang ubudiyah, yang mana kita ini beribadah bukan atas asbab-asbab yang tertentu. Adapun Ramadan yang Allah sediakan yang bulan depan, kita beranggapan bahawa itulah satu bulan bonus yang Allah nak bagi atas kita. Kita kerja tuan-tuan, maka bos mengumum kat kita ni bulan depan, kalau hampa perform, kalau hampa buat elok, capai KPI yang aku nak bagi, aku akan tambah bonus. Maka kita bulan tu akan mulut sungguh. Bukan bererti
Berarti bulan-bulan ni kita tak main kerja, tuan-tuan. Jangan buat mabuk sangat. Nah, maka bulan ni kita dah tak kerja. Ada pun bulan tu cuma kita melebihkan kerja buat kita. Bila dah biasa duk bagi elok, tuan-tuan, insya-Allah yang ke depan dia akan elok. Maka sama dengan kita, tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kerja buat kita dah ni, tetap kita kena persembahkan kepada Allah apa yang Allah arahkan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Nah, bukan kita tinggal terus masuk satu Syawal, mayat haram tak main tu jam, tuan-tuan. Maka muslimin semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita cuba tengok dalam ini berkaitan dengan satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan ibrah atau pengajaran bagi diri kita, termasuk saya yang bercakap. Nah, bukanlah saya main ini bukan saya orang alim. Kita nak tazkirah, bila tazkirah ni kita nak teringat je. Saya pun mungkin terlupa dengan ayat ni, tuan-tuan pun ada yang mungkin ingat dan sebagainya, cuma kita nak teringat balik je. Nah, bagi kita ni tidak ada yang sempurna, semua ada pelupa belakang. Nah, lupa macam-macam, tuan-tuan. Dalam poket kita lah ada berapa, apa kita dah tahu, bawa handphone ke tak, apa kita tak tahu, macam-macam kita lupa, tuan-tuan. Nah, kalau tanya Allah bila tarikh kahwin, jenak fikir, nombor IC nak lagi pening. Bila berapa tahun dah nikah, jenak kira, tuan-tuan. Sebab apa dalil kata kita lupa. Baru satu lupa, kalau empat tak tahu, tuan-tuan. Kaum muslimin semak rahmat Allah, maka kita pada kita tirah saja. Kalau bab kajian kita ramai dah ada. Insya-Allah kita akan bincang lepas ni. Kesempatan untuk dari Malaysia ni kita buka sama ada hadis-hadis pilihan ke atau apa-apa, insya-Allah nanti kita akan bincang dengan pihak urusan masjid. Jadi untuk malam ni kita cuba tengok dalam surah As-Saff ayat yang 10 dan 11, yang mana berkaitan dengan isu semasa kita lebih, yakni dalam isu yang kita nak bahas lagi, yang kita tentang peranan kita, apa yang boleh kita buat tentang umat Islam yang ditekan di seluruh dunia. Dan bukan dekat di Palestin, yang Palestin ni cuma mendapat media ni dapat hebat sikit. Sebenarnya di Syria umat Islam ditekan juga, tuan-tuan. Ahli Sunnah wal Jamaah disembelih setiap 15 minit seorang kena bunuh. Tapi cuma media kurang di sana, dia lebih fokus kepada Palestin. Dua-dua penting, bukan kata tak penting. Di Iraq bagaimana umat Islam juga dibunuh di sana. Bukan takat umat Islam, tapi orang Kristian juga disembelih dan sebagainya. Di Rohingya umat Islam dibunuh sampai hari ini, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita cuba tengok apa peranan yang kita boleh dan apa sebab yang menyebabkan dengan jumlah kita yang begitu ramai, umat Islam yang berada atas muka bumi dah, kalau ikut pada populasi manusia yang ada hampir 6 bilion lebih. Nah, umat Islam, orang manusia berada atas muka bumi 6 bilion lebih. Daripada 6 bilion lebih itu, hampir 1/4 atau 1/5 daripadanya adalah umat Islam yang hampir menjejak 2 bilion. Daripada 6 bilion lebih, 1/4 adalah umat Islam. 1/4 atau 1/5 itu umat Islam. Maksudnya banyak umat Islam. Tapi bagaimana umat Islam hari ini ditendang macam bola, tuan-tuan. Dan maka ini kita nak tengok peranan kita berdasarkan pada dalil ayat Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ni, tuan-tuan, 1400 tahun diturunkan, tapi bagaimana ayat-ayat dia bermanfaat dan boleh diguna pakai sampai hari ini dan sampailah kiamat, tuan-tuan. Mana ada kitab boleh pakai macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah apa-apa buku yang ditulis oleh orang yang genius sekalipun, tuan-tuan akan tengok ada kelemahan. Daripada ramalan-ramalan dia buat, sudah pasti akan ada kekurangan. Daripada kaedah-kaedah yang dia bagi, akan ada kecacatan. Adapun Al-Quran tidak dijumpai walaupun satu kecacatan daripada segi lughahnya, daripada segi yang tadi sejarahnya, daripada segi kaedah yang dia bagi, daripada segi apa pun, semua tepat, tuan-tuan. Ini hebatnya kalam Al-Quran, kalam wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita buka dalam Quran, kita akan jumpa banyak pada, yakni bagaimana seruan yang Allah panggil pada manusia. Antaranya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin.
Ya ayyuhal munafiqun, wahai orang-orang munafik. Banyak tuan-tuan dalam permulaan ayat ni dengan kepelbagaian ayat. Dan bukan saja diletakkan, para mufassirin membahaskan, bukan saja letak, tapi ada sebabnya. Maka dalam ayat yang 10 ini Allah mengkhususkan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka bila bahas dalam bab iman, wajib kita ni sebagai orang yang Islam, wajib mengaku kata kita beriman. Walaupun kita tahu banyak maksiat yang kita dah buat. Hak mai malam ni mungkin asar tadi ada, hak tak semayang. Hak mai malam ni mungkin subuh pagi tadi tak ada qada sampai gelap. Ataupun yang minggu lepas mungkin semayangnya dia fikir Allah duk kandut rumah terbuka punya pasal sampai dia tertinggal satu waktu. Ada tuan-tuan, kita sedar bahawa kita ini masih lagi merupakan pelaku maksiat. Tapi wajib juga mengaku kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bab iman tak boleh kita kurang walaupun 1%. Tak boleh 99.99 hilang 0.001 pun tak boleh. Dia wajib kena 100% dalam bab iman. Dia macam akhirat tuan-tuan. Satu jalannya. Kalau dalam bab syariat, dalam bab hukum, mungkin ada pelbagaian pendapat dasarkan ulama-ulama yang terdahulu. Mereka ijtihad, okey, macam ni hukum dia. Tapi tuan-tuan tetap lebih kurang ni. Berdasarkan pada dalil yang mereka ada. Keluarkan hadis tu, keluarkan ayat ni dan sebagainya, maka mereka bahas dengan lumat tentang bagaimana hukum. Adapun dalam bab tasawuf, tak ada masalah tuan-tuan. Adapun pada bab tarekat, mungkin macam-macam jenis jalan dan sebagainya. Tapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid, satu ya tuan-tuan. Tak sedut merepek. Dia kata ni apa ada jalan kamu, jangan duk merepek tuan-tuan. Dalam bab akidah, satu saja jalan. Maka mengaku kata kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kata mengaku kata beriman ni tuan-tuan, yakni haruslah ada amalnya. Tuan-tuan mai sembahyang malam ni, maka inilah yang akan jadi dalil kata kita ini beriman kepada Allah. Mai mengaji pula, ada yang mai sembahyang balik pun ada. Kanduk dia tengok, mak ni patnya ustaz sampai lah, dia pun tak boleh keluarkan kuih. Ngesok kau dagang haram pun tak. Macam-macam nyawa lah. Sebab apa? Dia nak mencari alasan pula nanti di hadapan Allah. Dia akan jawab sebab apa dia ni hamil punya teruk ni. Orang dah buat mengaji dah, panggil merata ustaz man. Tengok jadual Ustaz Bakri Yahya. Banyak lagi ustaz-ustaz yang main-main. Bukan terdekat ni, main ada yang jauh. Tapi dia duduk di sini saja balik tuan-tuan, bukan ada pasal. Orang tak tengok berita, dia kata ustaz tak boleh ustaz kalau tak tengok berita. Boleh tuan-tuan. Punya teruk padahal saat lagi pukul 12. Ada juga berita yang sama, cuma tukar bahasa Inggeris je. Isi lebih kurang ya. Padahal lagi bagus. Tengok yang pukul 12, dia padatkan, dia packkan dia berita hak sikit-sikit tu dia tak masuk dah. Tengok pun buat hati setengah jam ni, dia kata tengok lagi dok kena pemohon punya banyak. Hak betul satu kat sukan ni. Kalau sukan boleh bohong, nak bohong juga pasal. Baik main ngaji tuan-tuan. Sama ada kawan tu mengajak, ustaz yang mengajak tu faham ke tak? Fadilah tetap kita dapat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Rawahu Imam Muslim. Barang siapa yang berada di atas jalan untuk ilmu, duduk dalam majlis ilmu, walaupun main lena tuan-tuan. Pakak menyandak habis dinding dan setiap tuan-tuan ni banyak sangat ni. Masjid antara yang terbanyak tiang. Tak baru buat ni design nak tiang apa? 4 bagus. Buat ni jam pakak bertempat hai, dia kata harap dia ibadat tiang aku ni dia kata. Tu ada 4 pintu saja. Tuan-tuan, semua tuan-tuan ni, walaupun kita main dengan letih badan main lena, hari ni dah, esok lah nak cuti sikit, nak boleh bawa anak bini. Dia kata buat pula. Apa leceh ustaz ni ambil hari Jumaat malam Sabtu. Malam ni dah bawa pergi pada pondok. Tak apa tuan-tuan, tunggu sat lagi pakat tahu kopi lah. Duk bila jam ni tuan-tuan. Dia lah. Duduk dalam majlis ilmu boleh juga manfaat walaupun kita terlena. Dan boleh pula pahala i'tikaf, ambil pula Allah Rabbi tuan-tuan. Kan banyak amal soleh yang dapat. Waktu yang terbaik tuan-tuan, kita wajibkan, kalau boleh wajib tulis dalam diri kita. Sibuk time ni sibuk dah.
Tapi waktu di antara maghrib dengan isyak, kalau tak ada kuliah pun, duduk dalam masjid, dia nak tikam, buka Quran tuan-tuan. Kalau tak buka, pakat tak buka saja. Orang dia kata, balik rumah lah buka. Mohong tuan-tuan. Tak ada duduk depan televisyen, tengok tu, terlepas dengan Quran-Quran. Tapi duduk dalam masjid tuan-tuan, ada juga masanya. Sebab kalau nak bincang dalam bab kesibukan dunia ni, tak ada manusia yang tak sibuk. Tuan-tuan, kita tanya daripada pangkat yang paling tinggi sampailah pangkat yang paling rendah, tuan-tuan akan tengok semua hierarki manusia ini dalam sibuk belakang. Nah, semua sibuk. Tak ada manusia kita tanya hang lapang. Oh, aku lapang sejak berpuluh tahun tak relax. Tak ada tanya hang pencet, dia sibuk tak? Sibuk nak lena, sibuk nak pergi jalan. Sibuk saja kita. Tanya budak-budak muda hadut sekolah, adik-adik bila nak pergi mengaji, tak nampak pun main surau masjid. Lagi dia jawab, oh mana ada. Dia kata, lah ni kaluk sekolah, esok ni cuti jadi kami malam ni dah kena rehat, nak basuh kasut, nak basuh. Dia buat. Lepas tu tengok dia habis sekolah, jom. Dia kata, lah ni baru isi UPU, alhamdulillah lah dapat masuk UIA, masuk UKM, UUM banyak, UITM banyak. Tengok dah masuk universiti, boleh main dah kok masjid surau. Oh tak ada dah, no assignment nak kena hantar dah, nak kena bentang pula, nak kena macam-macam sibuk tuan-tuan. Habis belajar di universiti, tanya pula bila nak main. Dia kata tak ada dah, baru habis belajar lagi duk kalut, duk cari kerja. Jadi kita tak maulah kita ni penganggur. Dia main pula tuan-tuan. Lah tanya bila pula ni dapat? Lagi nak nikah kalau lepas nikah bila nak main? Anak nak beli anak pula dah. Lepas beli anak bila nak main? Boleh lagi seorang. Pakat duk jadi macam tu tuan-tuan. Tak kesudah kalau dalam bab sibuk. Tuan-tuan tak kaya kita tanya orang pencet sibuk. Sibuk juga. Dia kata dulu kerja jenuh dah. Dia dah masa nak duduk dengan anak bini, dia kata baru saya lagi boleh cucu pula, jaga cucu pula. Maka tuan-tuan sibuk, semua manusia sibuk. Yang tak sibuk bila? Bagi manusia yang ada amal soleh yang dia bawa masuk ke dalam lubang kubur, maka waktu tu dia akan direhatkan sampailah datangnya hari kiamat. Bagi orang yang bawa pada perkara maksiat, maka dia tidak akan rehat selama-lamanya tuan-tuan. Nak rehat dalam tu wallahu a'lam lama mana tak nak datangnya kiamat. Bagaimana manusia yang mati pada zaman Nabi Adam berapa ribu tahun dah tuan. Daripada zaman Nabi Musa nak mai ke kita pun hampir 5,000 tahun. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam nak sampai pada zaman Nabi Muhammad, tuan-tuan, berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun tuan-tuan. Berapa lama mereka ini rehat dalam kubur bagi orang yang beriman, dan berapa ramai yang terkena azab daripada zaman Nabi Adam sampai Allah. Zaman tu kita mati 1980 pun, kalau kali-kali balik 30 tahun tu dalam kubur tuan-tuan. Allah. Maka tuan-tuan semua sibuk belakang. Maka amal tetap kena ada. Mengaku beriman dengan apa? Dengan amal yang kita kerjakan. Dengan raja buat yang kita dah buat hari ini, walaupun sekecil-kecil benda, tapi mudah-mudahan itulah yang akan jadi dalil kepada berimannya kita. Maka Allah tawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah menyoal, mahukah kamu? Aku tawarkan satu perniagaan. Bila hal ni satu persoalan. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dulu kalau mengaji lah, kata 2, dia kata 4, kalau ambil bahasa Arab, kalau soalan bermula dengan hal, dia mesti kena jawab na'am atau la, baru boleh dengan ayat kenyataan lepas tu. Dia tanya soalan, adakah kamu nak main hari ni? Contoh ayat kita lah tu. Bila kamu mahu datang hari ni, jawabnya mesti ya ataupun tidak. Kamu bagi alasan sebab apa. Ya, saya nak datang pada pukul sekian. Tidak, saya sibuk hari ini. Maka Allah tawarkan kepada manusia, yakni orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tawarkan tentang satu perniagaan, tijaratin tunjikum min azabin alim, yakni perniagaan yang memberikan keuntungan, yang memberikan yang mana perniagaan tadi menjauhkan kamu, menghalang kamu daripada azab-azab yang pedih. Maka tuan-tuan muslimin-muslimat, pegang satu itu. Kalau perniagaan yang Allah tawarkan kepada makhluk dia, maka sudah pasti perniagaan itu perniagaan yang menguntungkan. Kalau atas muka
muka bumi, orang main bagi tawaran kat kita perniagaan apa-apa, belum tentu perniagaan tu menguntungkan. Dia main bawa Tupperware, dia cerita kat kita Tupperware ni, dia kata kemah ni boleh terbang kalau ni Tupperware ni kali api, Tupperware ni boleh jelas macam-macam tuan negara ni. Nah, macam-macam tuan tengok lah. Dia guna apa dalam bab agama. Dia buat, dia kata ni ayat ni terapi Al-Quran ni. Kami baca Quran 30 juzuk, bubuh pula ayat ruqyah, macam-macam. Betul, alhamdulillah. Nah, yang terbaru tengok waktu raya di jam besar hari itu, baju Melayu terapi Al-Quran tak ni kata tadi. Kita baca penik-penik pun baju Melayu pun ada. Mungkin pakai tu jadi alim ke apa tak tahu lah. Macam-macam ismi terapi Quran, macam-macam tuan. Orang main tahu kat kita ni, hang beli ni, hang makan ni tu, hang jual, hang jadi yang punya supplier, belum tentu menguntungkan kita. Orang main sebab kat kita kata bisnes MLM ni, hang tolong ni, cari 3 orang, tu hang tengok di luar. Aku punya BMW, tapi bila kita masuk, agak-agak boleh dapat sama tak macam dia? Belum tentu tuan-tuan, walaupun dia cerita ni income pasif lah, macam-macam tuan-tuan. Sebab apa? Itu perniagaan dunia. Niagaan akhirat yang Allah tawarkan sudah pasti tak ada macam tu. Dunia tuan-tuan tengok, yang hati tengok saham sudah tahu. Hari ni naik, esok turun. Kalau tutup awal, kadang tutup lewat. Kadang naik 1 sen, kadang turun 8 sen. Macam-macam orang yang beli saham dan tahu lah. Perniagaan bagaimana kita tengok MAS lot jatuh menjunam tuan-tuan. Nah, dengan MH17 jatuh 4 tuan-tuan 2 jam ni. Saham dia menjunam 11%. 25 sen jatuh tuan-tuan. Nak naik 1 sen pun merangkak tuan-tuan. Tapi nak jatuh tu mudah. Maka orang niaga tanya mesti ada naik turun dia. Tapi perniagaan yang Allah tawarkan takkan ada macam tu tuan-tuan. Ini hebatnya Allah. Sebab Allah tidak bersifat dalam kekurangan. Allah bersifat dengan khani, maha kaya. Bila kata maha kaya ni, kaya yang tidak akan ada rugi. Kita mencari orang paling kaya di muka bumi ni. Pijanya dia, hang duk sedekah. Kalau hang mau lah sedekah 10 bilion, dia akan fikir banyak tuan-tuan. Sedekah kalau harta dia ada 50 bilion, sedekah 10 bilion, tetap akan berlaku pengurangan. Harta dia bagi sekupang kepada orang, tetap akan kurang daripada harta dia. Tapi Allah tak macam tu kan. Bagilah macam mana. Orang hak lawan Allah, Allah bagi rezeki dia. Dan kadang-kadang Allah bagi lebih pada kita lagi. Bagaimana Fir'aun, hak 5,000 tahun lepas dia punya kekayaan yang cukup banyak. Di sebelah kanannya ada Qarun yang mana mempunyai kekayaan yang juga banyak. Pergi dikasih Qarun ni tuan-tuan, berdiri di sana, di Fayum. Fayum di tempat Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah sampai di sana sini tengok ni, tasik Qarun tu, kita berdiri di sini tak nampak di hujung tasik, bukan laut. Kita dah duduk nampak macam tu laut ni. Tak nampak ujung. Tapi tasik dia tak nampak ujung. Bagaimana dikisahkan? Di situlah tempat Qarun ini dia numpuk harta dia, termasuk dengan istana dia yang tenggelam. Cuma yang ada yang sempat kami pergi ziarah, yakni tempat penyembahan Qarun. Tempat dia duduk semayang saja tuan-tuan. Dia tuan-tuan punya besar. Macam istana tempat semayang kan. Tempat dia menyembah berhala waktu tu ya. Punya besar tuan-tuan. Tak selalu cerita lah istana dia besar mana. Wallahu a'lam bishawab. Tasik dia sudah memberikan ibrah dan pengajaran bagi kita tengok. Allah Rabbi tuan-tuan. Nak buat dulu cari mana hujung. Tak jumpa lagi hujung tuan-tuan. Berpuluh kilometer panjang tasik dia. Allah, kita nak ada tanah 2 ekar pun pening tuan-tuan ni. Beli tanah tu kira cukup-cukup ya, pagar lebih 1 inci. Maka kira pandai 1 inci ya, lebih 2-3 mun ya, aku pun nak boleh bergaduh. Apa? Miskin dan takhirnya kita. Tapi Allah dah bukan macam tu. Orang hak lawan Allah, hak lawan Quran, hak lawan hukum Allah pun Allah boleh bagi pada dia, yakni rezeki dia. Cuma beza rezeki yang bermanfaat atau tak bermanfaat. Tuan Imam tadi kita baca apa tadi? Doa yang bahasa Melayu, kita pun boleh faham dia kata apa? Imam minta panjang umur dalam kebajikan. Maka tu juga rezeki, panjang umur. Umur kita duduk dalam bab kebajikan ni, boleh main semayang, Allah sakit motor ni tuan-tuan.
Nah, lutut sakit, sakit, pinggang sakit, semua sakit, tapi boleh hidup dengan kebajikan, masih boleh taat pada perintah Allah. Cantik tuan-tuan. Ni kadang-kadang tengok Allah umur 70 tuan-tuan, 80 masih lagi melakukan maksiat. Nah, bulan Rejab, hari bulan Syaban baru ni tangkap orang berumur 78, 72 duduk dalam satu rumah melakukan maksiat. Subhanallah tuan-tuan. Allah boleh tunjuk kat kita macam tu punya perangai kepada masya-Allah. Nah, 78 dengan 72 Allah lebih tak pening tuan-tuan. Tapi masih buat maksiat. Tapi kita tadi minta dan kita mengaminkan umur yang panjang dalam kebajikan. Maka Allah tawarkan satu perniagaan yang mana bebas daripada azab yang pedih. Azab yang pedih dibahaskan. Azab yang pedih ini bermula daripada sakaratul maut sampailah datangnya di hari mahsyar. Sakaratul maut ni tuan-tuan, Allah berseru cerita dahsyat. Tengok depan mata pun cukup menghisapkan kita. Dia tengok orang nak mati, orang nazak ni tuan-tuan, sungguh tuan-tuan. Dia akan buat kita teringat pula, kalau aku ni jam. Dan walaupun kita hebat tuan-tuan, tapi tengok waktu sangat nak nazak tuan-tuan, kuat kalau mana pun kita tak mampu kita menahan pada kesakitan sakaratul maut tu. Orang yang beriman pun tuan-tuan, dia tetap sakit bila nak mati. Jangan kata orang beriman tak sakit, tak usah berbohong tuan-tuan. Nabi sendiri menceritakan bagaimana dalam hadis bab sakit ni, Allah lebih sakit mati ni tuan-tuan, cukup dahsyat tuan-tuan dalam hadis. Maka tuan-tuan, dalam bab mati tu selalu buat mainlah. Memang dahsyat kalau tengok ada yang roh keluar di mulut, roh keluar di tangan kanan, roh keluar di tangan kiri dan sebagainya. Macam-macam daripada perbuatan yang kita lakukan. Maka azab yang pedih, azab yang pedih ni banyak. Azab dunia boleh tahan kira lah, dia tak lama sangat. Kita tengok orang nak mati, walaupun dia hidup kecil manis, darah tinggi, macam-macam penyakit, tapi bila dia mati tuan-tuan, ada lagi tak penyakit tu pada? Tak ada kecil manis dia yang tak pernah break, yang mana duk teruk-teruk, kanser yang teruk, dan dia mati clear dah macam tu tuan-tuan. Dia tak rasa apa dah. Yang fikir cuma jasad, roh dah hilang dah tuan-tuan. Tapi tu yang azab yang akan datang bermula daripada alam barzakh sampailah pada alam mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. Pedihnya kita tak tahu nak jawab. Kita pun tak rasa lagi. Cuma daripada apa yang Nabi gambarkan, Allah Rabbi, tidak ada manusia yang mampu untuk tanggung bebanan itu tuan-tuan. Saya boleh cakap ya, kalau suruh dia rasa confirm tak mampu tuan-tuan. Tak ada manusia yang mampu. Cari orang paling kuat pun, suruh dia tidur semalam di alam barzakh, sudah pasti kalau Allah izinkan tidak ada kemampuan bagi dia. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang dalam bab jenazah, orang yang jenazah yang baik maka dia akan minta dipercepatkan. Ada pun jenazah yang dia melakukan maksiat, dia akan marah. Dia akan qaddimu ni, dia kata segala apa nak bawa aku, aina tadhhabun, apa nak bawa aku pergi mana ni? Takut dia sebab apa? Nak masuk dalam alam barzakh. Maka seluruh binatang yang disebut dalam hadis itu, seluruh binatang makhluk dan makhluk yang lain akan dengar pada rayuan si jenazah tadi. Cuma manusia saja yang tak dengar. Kalaulah manusia dengar kata Nabi, nescaya mereka akan mati. Dahsyatnya orang nak kata takut tadi, belum kita rasa, dengar kata duduk berayu sudah yang membuatkan kita ni mati dengan Allah. Maka Allah bagi kata waran dan Allah sebut tu'minuna billahi wa rasulih. Perniagaan yang pertama sekali yang menguntungkan kita, tu'minuna billahi wa rasulih, yakni kamu taat, kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Hak tu dulu tuan-tuan, modal yang paling penting beriman dengan Allah dan Rasul dulu. Pegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang itulah modal utama kita. Tak ada itu, tak sedut bincang dalam bab-bab yang seterusnya. Tercicir hak tu dulu, habis tuan-tuan. Mereka timbul pula golongan anti hadis, golongan yang minta mengkaji Al-Quran. Jangan buat mabuk tuan-tuan. Kita lahir dalam keadaan yang jahil. Kita lahir dalam keadaan kita ni tidak ada satu ilmu pun. Tengok budak-budak kecil, dia tak boleh buat apa melainkan pada riak. Dia lapar, dia riak, dia berak, dia riak, dia sesemua, dia riak. Allah lebih tuan-tuan. Kita pula nak kena fikir sebab apa ni? Allah.
Saya 2-3 hari anak tak sihat, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan tak tidur saya dengan ini. Duk lawat tukar, duk kena angkat dia sebab hidung dia tersumbat. Allah berarti. Dia tak boleh nak cakap, dia tak boleh nak khabar. Dan dia tak berarti nak sign. Kita pun tak boleh nak ajak ni anak. Hasil ni tekan, perang, keluar. Kalau macam tu senang, tuan-tuan ni. Tak gaduh kita. Tapi sebab apa? Allah nak ajak kita lahir macam tu lah dulu. Tak erti apa. Hingui pun tak erti nak sign. Nah, ayam yok meleleh. Sebab apa ayam meleleh? Sebab tak erti nak ludah. Kalau budak erti ludah, ayam yok dia tak meleleh, tuan-tuan. Dia buat macam tu, tuan-tuan. Tapi dia tak erti lagi. Sebab apa? Allah nak habaq kat kita benda yang mudah kita tak boleh nak buat waktu kita kecil. Maka Allah datangkan dengan beberapa ilmu. Main 4 tahun baru belajar, boleh angkat pumpung sikit. Main 6-7 bulan main patut dia angkat pumpungnya. 4 bulan boleh angkat pumpung. 6 bulan barulah boleh duduk taktik pelan-pelan duduk merangkak. Main 8 bulan 9 bulan barulah boleh nak berhenti, nak jalan pelan-pelan. Main setahun baru tumbuh gigi. Setahun sebulan baru boleh nak cakap, tu pun tak fasih. 2 tahun baru boleh cakap, tu pun tak apa nak faham. 4 tahun baru boleh lari dan sebagainya, boleh cakap fasih sikit. 6 tahun baru boleh masuk sekolah, tuan-tuan. 7 tahun baru masuk sekolah, tuan-tuan. Main dekatan 13 tahun. Allah, tuan-tuan, maksudnya perjalanan kita ni Allah ajak kita pelan-pelan baru cerdik, tuan-tuan. Tapi jangan pula bila dah cerdik sikit ya, sudah pun kita melawan pada Allah dan Rasul. Sedangkan dulu ni kita lahir tidak ada apa satu benda pun. Berak pun tak nak basuh dulu, tuan-tuan. Ada anak kita 2 bulan basuh berak sendiri, tuan-tuan. Cuba angkat tangan saya. Tak ada, tuan-tuan. Itulah dalil kata kita ni lahir dalam keadaan jahil belaka. Maka sebab itu wajib kita beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itu modal yang paling penting untuk kita nak bawa jumpa dengan Allah. Nah, barulah Allah sebut wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, lepas kamu beriman kepada Allah dan kamu ini berjihad di atas jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Yakni yang dengan harta benda kamu dan juga dalam bab Allahumma salli ala bi anfusikum wa anfusikum, yakni dengan jiwa ataupun diri kamu. Dalam ayat yang cukup. Kali ini kemat Allah Subhanahu wa taala atau bi amwalikum terlebih dahulu, barulah wa anfusikum. Ulama tafsir membahaskan sebab apa Allah meletakkan harta berada di depan berbanding dengan jiwa. Dan tak tahu sebab sebab Allah tahu kata kita ni manusia tak semua yang mampu untuk berjihad dengan diri kita. Tak ramai, tuan-tuan. Hak boleh duduk cakap termasuk saya, tuan-tuan. Allah tunjuk depan mata, tuan-tuan. Pergi di masjid nampak depan mata orang kena bunuh, tuan-tuan. Balik rumah ketak kepala lutut dia, tuan-tuan. Padahal dalam rumah perang cerita Pak Jihad, dalam mulia bong tiba Allah Rabbi. Tuan-tuan, kemas cerita berlaku depan mata, tuan-tuan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Baru tahu langit itu tinggi ke rendah, tuan-tuan. Maksudnya apa yang kita cakap, apa yang kita belajar, tuan-tuan, bila duduk dalam situasi tak sama, tuan-tuan. Nah, kita kalau ustaz saya biasa pergi misi pengaman, tak sama, tuan-tuan, dengan kita tengok orang berperang depan mata. Kadang-kadang tak ada kekuatan tu, boleh duduk sembang di pasar raya, di kedai, boleh dah katok meja punya kuat. Tengok depan mata, tengok, tuan-tuan. Tak lalu nak makan kita, tuan-tuan. Nah, maka sebab tu Allah letak jihad dari segi bab diri kita letak di hadapan selepas daripada harta benda. Sebab jihad harta benda semua boleh buat, termasuk saya yang bercakap, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Nah, di antara benda lah yang membangkitkan kita untuk kita menyertai pada jihad ni, tuan-tuan, dalam bab boykot ni, tuan-tuan. Nah, dan siapa tolong jangan kata boykot ni tak memberikan kesan. Saya baca satu artikel yang dikeluarkan, artikel yang insya-Allah ada kesalahan dia, yang mana bagaimana dia dikata daripada kesan boykot intifada yang ketiga bermula daripada awal Ramadan baru ni adalah kesan yang paling besar yang mana bagi kepada pihak Israel, yang mana tidak sampai sebulan mereka dah menanggung lebih daripada 20 bilion tuan-tuan kerugian hasil daripada boykot di seluruh dunia.
Yang terbaru dalam bulan Julai baru ni, yakni Kesatuan Eropah, di antara 12 negara yang menyertainya, di antaranya jadi Slovenia, Slovakia, Portugal, banyaklah, Denmark, di antara negara-negara yang mana buat sekatan ekonomi. Satu saja sebab tahun 2013 29 bilion hubungan ekspor import di antara Kesatuan Eropah dengan Israel. Tapi mereka sekat ekonomi, tuan-tuan. Nah, tak buatlah terus niaga selagi mana mereka hidup konsolidasi secara manusiaan yang teruk sangat, tuan-tuan. No, negara Britain tu, tuan-tuan, dia buat surat keluar, surat berkeliling, mereka menghentikan menjual barang-barang daripada Israel. Allah Rabbi, tuan-tuan. Dan syarikat Coca-Cola, syarikat jadi Allah bersama syarikat PepsiCo, hari-hari menanggung kuliah sehari sejuta lebih, tuan-tuan. McDonald, ada McDonald yang dah tutup, tuan-tuan. Dekat ni yang pasal tidak lah. Tuan-tuan, siapa kata tak nak kesan? Orang dia kata ustaz kesian sama pekerja dalam tu. Ya, kita turut simpati khusus kepada pekerja umat Islam kita. Di McDonald 4 juta, 4,000 pekerja. Nestle 6,000 pekerja. Intel sampai 1,000 lebih pekerja, daripada kurir, daripada tu yang tu di shipping, daripada yang packaging, daripada marketing. Banyak kan, 1,000 lebih. Banyak syarikat-syarikat mereka ni yang tahu umat Islam mereka, tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kalau kita terus ikut bantu, mereka dapatlah gaji. No, yang atas lagi dapat sedap, tuan-tuan. Bukan nak marah yang bekerja, dah teruskan. Cuma kalau boleh, tuan-tuan, cari kerja yang bagus sikit lah, yang kita tahu sumber dia pergi pada tempat yang elok, dan sumber yang kita dapat pun tak ada pada unsur-unsur syubhat. Bila ada benda-benda tak elok, maka jadilah syubhat pada sumber yang kita dapat. Dia kata, ustaz, mana ada kerja ni? La ilaha illallah, tuan-tuan. Rezeki Allah datang dekat kita bersama lah. Allah dah tunjuk dah 4-5 bulan lepas, seluruh Malaysia digemparkan seorang budak yang dikurung oleh mak dia, adik Muhammad Firdaus, dikurung dalam bilik tu, tuan-tuan. Dia ni OKU, orang kelainan upaya. Orang yang mana tak sama macam kita. Kita tangan boleh fungsi elok, kaki boleh fungsi elok, mata boleh fungsi elok, otak pun boleh fungsi elok. Tapi dia Allah nak tunjuk seorang budak yang mana OKU, tangan dan kakinya sebelah dia tak boleh pakai, otaknya kurang berfungsi, mak dia kurung dalam tu. Walaupun dalam tempat yang banyak najis, dia duduk dalam tu sebulan pun tak apa, tuan-tuan. Makan hak mana ada, tapi Allah nak tunjuk kata dia boleh hidup, tuan-tuan. Apatah lagi kita yang cukup akal, yang ada tangan dan kaki, yang ada pula sikir seorang-orangnya SPM kata, ya Allah, sudah pasti banyak lagi kerja, tuan-tuan. Buat macam apa? Belambak, tuan-tuan. Satu tipu tu pun boleh sehari 5-60, tuan-tuan. Macam ni kan kerja, buat kontrak, jadi cakang sehari 7-80. Yang penting daripada satu sumber yang halal, tuan-tuan. Maka yang kita boleh berperanan tak? Tuan-tuan boikot dengan syarat tolong istiqamah. Berapa kali kan? 2008 sekali, 2010, 2012, ni barulah 2014 yang nampak paling lama sekali kita istiqamah dalam bab boikot. Yang lepas-lepas gagal saja. Minggu pertama ni, tuan-tuan, ni lilit ni. Lambang dari Palestin. Lepas 3 minggu, tengok direktor India, tuan-tuan, McDonald dia pelekat Jepon punya orang ni, tuan-tuan. Ni siapa yang duk pelekat lagi direktor di motor McDonald, Starbucks, Nestle, Intel, apa syarikat-syarikat tak kira lah, syarikat yang berkaitan dengan yang menyumbang walaupun sikit ataupun besar, tolonglah cabutlah. Kita tengok pun kadang-kadang jadi nak marah, tuan-tuan, semua tengok di stiker rektor tu bila ni, jadi nak marah. Baik cabut dah, tuan-tuan, ada pelekat Starbucks, McDonald, baik pun pelekat Israel tu nanti ada tunjuk. Marah tak? Tuan-tuan. Sebab bila kita pakai stiker-stiker macam tu, seolah-olah kita sokong mereka. Tidak. Sokong produk tu. Nak apa kata kita ni, kata aku ni memang McDonald ni memang aku drive-thru ya. Nak apa kata khasnya pasal? Sungguhlah. Kalau kita pelekat direktor apa? Jadi HPA, kita nak apa orang kata kita guna produk HPA, pelekat halogen. Nak apa kita guna halogen? Kita pelekat direktor kita hubung IM Nikon. Kita nak apa kata kita ni jenis fotografer. Kau pemilik apa? Orang bagi kira tiba, orang bagi kira tiba. Tu je.
Kita dekat ada sebab. Tak ni orang tadi beli dapat kita lekat batu muka bangga. Allah tuan-tuan apa leceh ingat ni. Cabut dah tuan-tuan yang ada atau kita teringat ambil anak aku balik baru ni dekat kereta dia minta dah tolong cabut tuan-tuan. Kalau tu je, satu saja benda yang kita boleh buat. Tak apa tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi dalil kita dapat Allah nanti. Nah, ingat daripada Allah kita nak jawab nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata apa? Pada hari ini manusia dituntut mulut mereka wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan cakap, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi. Tangan yang lekat dia akan cakap, ya Allah, Benny ni dia punya melekat dia kata depan belakang mana nak habaq kata sokong pada mereka. Dia kata saya tak tahu pun. Tangan akan cerita satu-satu. Allah Rabbi kata cabut dah. Baik tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, orang ikut ke belakang mereka kita baca, nah, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Boleh pahala kat kita tuan-tuan. Di Masjid ada satu stiker yang cukup cantik tuan-tuan. Dia tulis dekat situ, hal salaita ala nabi al-yawm. Adakah kamu sudah berselawat kepada Nabi hari ini? Dia buat kata soal besar, nak telinga kerak tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut direka dia, tuan-tuan baca hal salaita ala nabi al-yawm, tuan-tuan selawat ke? Berjawab tak? InsyaAllah kita akan selawat. Tadi tuan-tuan buat bahasa Melayu pun tak apa. Ni nak buat bangunan ni, edah dulu tak saya try print out 103 bawah tu tulis Masjid Timur, cantik juga. Atas tu tulis, sudahkah kamu berselawat kepada Nabi? Tak apa buat kedah sikit selawat lagi. Tulis itu, tak apa. Orang baca tuan-tuan, dan dia berselawat kat Nabi. Asbab daripada bacaan dekat angka kita, boleh pahala tak? Allah Rabbi tuan-tuan, free dia boleh pahala. Atau orang tak boleh tak, nanti mereka nampak semua tak usah duk foto di sana. McDonald kan, Starbucks apa, tak usah duk go lah tuan-tuan. Ni soalan kita menyokong ni. Ni tuan-tuan, kali ni tolong biar jangan anak-anak di ayam kok pergi-pergi. Ni lah wa tujahidu nabi sabilillah bi amwalikum, daripada harta benda kita. Sebab kita ada kuasa membeli. Kita bukan masuk dalam pasar raya atau minimarket mana dia paksa kita, hang beli bilu, hang tak beli aku tembak kepala ada. Mana ada tuan-tuan? Yang nak beli kita, kuasa membeli ada pada kita. Jadi bagi elok lah dia. Milo tuan-tuan, saya daripada kecil sampai besar, kalau besar dengan Milo. Tapi kali ini memang boykot dia kali. Adik ipar saya seorang OKU. Dia memang, tapi dia tak makan, dia nasi, dia cuma makan nasi dengan kicap, dia tak makan Milo. Dia tak boleh, dia muntah. Nasi dengan kicap, ayam Milo. Itu apa tu fikir macam mana? Dia mesti nak Milo punya. Dia tak mau ayam lain. Tu fikir nak buat macam mana? Dah beli produk Bumi Putra Islam kita, koko. Dia buat macam koko, lebih kurang Milo lah. Mula-mula tak mau, dia tengok plastik lain, dia kata tak mau, nak Milo juga. Dah tahu tuan-tuan buat macam mana? Balik tuan-tuan boleh buat juga. Tuan-tuan cari tim Milo, ambil koko, sumbat dalam tim Milo. Satu tuan-tuan buruk lah diri sendiri. Tengok, wow, Milo, perang-perang. Rasa-rasa kurang sikit, Milo juga ni. Buruk salah dia sendiri, jangan dia beli lah. Tuan-tuan tak percaya, saya pun 2 minggu lepas di Jaya. Saya pergi Jaya di Melaka, ada program sana saya pergi. Tengok dalam Jaya tu, Milo, harga murah gila. Sebab banyak tak beli, jadi dia pun nak kena clearkan stok, tak boleh nak biar, dia pun nak masuk stok baru. Sampai dia bagi harga murah. Tak saya tuan-tuan pergi tengok di pasar raya, murah suruh, cuma apa jangan dibeli je lah. Nah, nak pergi kata-kata murah, dia angkat mesej, yang siap-siap lah. Sekali lagi kita pergi tiba 4 kilo, wajah tu. Mana habaq kata murah bila kita tuan-tuan boykot. Tengok tuan-tuan, jadi mereka pun panik tuan-tuan ni. Dan jangan kata boykot ni benda yang kecil tuan-tuan. Inilah waktu jahidu Nabi Sabilillah bi amwalikum kita. Bagi kita nak bantu, kita nak pergi sana, tak berani tuan-tuan. Kita komitmen sini melampau. Anak kita, bini kita, kerja kita, mak ayah kita, banyak lagi tuan-tuan. Jadi apa kita boleh buat ni? Ni sumbangan kita. Istiqamah betul, tak usah berguna tak benar-benar. Dan inilah mungkin masanya untuk kita menaikkan produk-produk orang Islam kita yang banyak ada. Nah, kadang-kadang saya kalah juga kadang-kadang. Bihun, kita tahu tak? Bihun tu dia nama bukan Islam.
Ada bihu hak dengan nama Islam. Walaupun kita tahu ada lah dia berguna nama Islam dulu, bihu cat masjid, orang ajar benar tuan-tuan. Nah, lah tengok token dia bukan Islam, buat sikit punya pemotor tuan-tuan. Lah dia pakai hilang dia sebab orang tak beli, keluar waktu tu di Facebook apa semua. Orang dah pejabat agama dah ras semua cek kata halal pula tak ada. Dia bakar kan nak claim insurans. Buka produk baru pula dengan nama lain. Hakikat tuan-tuan tengok, okey dia bagi alamat sekali-sekali pergi lalu kot tu, cuba ziarah tengok. Sebab benda makan, pastikan benda yang halal dan thayyibah. Kadang-kadang rezeki kita halal dah, kerja buat kita cantik dah, anak kita didik elok lah, tapi anak duk keras kepala ketegak juga. Muhasabah balik tuan-tuan. Mungkin ada hasil daripada makanan dia cari tadi, daripada sumber yang mungkin syubhah. Susah nak mengapai, susah nak mengaji. Oh, kita nasihat kamu nak dengar, cuba kaji balik, jangan duk marahkan dia. Tengok balik daripada berat kita, berat hak mana, hak sebelah hak ayam bagaimana. Tengok keluar di Facebook baru ini, di Tesco tuan-tuan. Saya ayam frozen dia tak orang nak percaya tuan-tuan, tak maaf lah. Dia keluar tuan-tuan, dia nak buat rumah buka, beli 10 ekor ayam. 10 ekor ni mati bukan sebab sembelih, mati kena tepuk tuan-tuan. Kalau kita makan ayam tu dengan sengaja tak kaji pula, tuan-tuan, makan tentu benda sumber yang haram masuk dalam perut ni tuan-tuan. La yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tak akan masuk ke dalam syurga darah daging ataupun tubuh badan yang dibina min haram, dan satu sumber yang haram. Ini tuan-tuan ada. Inilah masalah tuan-tuan nak naik balik ekonomi Islam. Orang Islam tu ramai. Saya rasa kalau kita saja, orang ada rumah masjid saja dulu start beli produk-produk Islam, insya-Allah tuan-tuan boleh naik. Zaman Nabi tuan-tuan bermula ni bukan pada zaman kita yang Nabi nak ajak bermuamalah dengan orang Islam sama kita. 15 minit dia boleh tak? Kotor ambil kotor pulang lepas ganti tak faedah, minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman sahabat, tuan-tuan tengok zaman Nabi di kota Mekah, ekonomi umat Islam tak ada apa. Sebab umat Islam bergantung sepenuhnya dengan ekonomi orang Yahudi dan juga kafir. Tak boleh nak buat apa. Islam bila tak ada duit, susahlah nak berkepas. Tuan-tuan nak buat masjid, bukan boleh jaya dia. Pergi jumpa kontraktor, ikhlas dalam kontraktor tu, kami nak buat masjid. Kontraktor kata ni, hang mau ni, ikhlas boleh ada masuk tandas 2 rumah, dia kata lah. Jadi tuan-tuan nak membangunkan satu benda benar ada duit lah. Ya, maka tuan-tuan Ramadan, maka Nabi di kota Mekah tak nak kembang sangat. 13 tahun berdakwah, waktu tu membina akidah dulu dengan para sahabat yang 313 orang lebih kurang. Waktu tu yang ada tak tercapai 350 orang pada tu. Nah, ada sikitnya, tapi Nabi membina akidah dulu sebab waktu tu ekonomi tak ada. Tapi bila Nabi diwahyukan keluar ke kota Madinah, pergi ke kota Madinah ni tuan-tuan, benda pertama yang dibuat, Nabi membai'ahkan terlebih dahulu golongan Ansar dan Muhajirin, bagi mereka duk elok, sepakat elok dulu. Lagi tak sepakat, dia celaka tuan-tuan, dia akan jadi asabiyah. Hang lain, aku lain. Kita lah diajak macam tu. Diajak dengan semangat kebangsaan yang berlambang, tuan-tuan jadi apa? Letakkan Islam yang pertama. Hang bangsa apakah, yang penting Islam dulu. Tak kira. Nah, tak usah kata-kata apa. Kalau kita ada penyakit tu, buat siap-siap tuan-tuan. Nabi dah ajak tak? Bayangkan terlebih dahulu. Walaupun golongan Muhajirin ini ada yang main daripada Yaman, Abu Hurairah bukan ada orang Mekah tadi dah, main daripada Salman Al-Farisi, bukan orang dalam, main daripada Farsi. Nah, bagaimana Bilal bin Rabah daripada benua Afrika. Sa'ad bin Mu'az bukan daripada golongan Arab Mekah Madinah, main daripada orang Afrika. Banyak tapi nak ajak pada mereka ni, hilangkan semangat kebangsaan kamu, bawa atas nama agama ya. Baru boleh buat banyak, tidak terlebar banyak. Dia duk fikir macam-macam kan. Letak agama dulu, baru fikir alik. Baru kebangsaan, baru buat negara kita, baru buat yang lain-lain tuan-tuan. Jangan duk ajak kita, ajak jadi benih. Maka tuan-tuan, bila yang pertama selesai, Nabi membina yang kedua, Suqul Ansar. Apa tu? Yakni pasar Ansar. Pasar ni Nabi pinta waktu tu bermuamalah lah sesama umat Islam. Hak ni buat keluar tu, maka kamu beli dengan dia. Nah, maka Nabi ajak kita untuk bermuamalah sama kita dulu. Sebab apa? Membangunkan ekonomi umat Islam. Tapi penyakit kita tak upaya tuan-tuan. Nak penat sesama ni susah lah. Nak jatuh banyak.
Saya terlibat dengan perubatan Islam lama juga, dulu duduk di Kuala Lumpur. Saya dah tak banyak kuliah sangat waktu tu. Jadi masa ni banyak dengan perubatan Islam. Itu ikut sendirilah, pergi tengok depan mata. Kadang-kadang penyakit orang Melayu Islam kita yang paling banyak hasad dengki, tahasud, hatta yakuna al-baghyu, cukup banyak. Nah, dia kadang-kadang mereka bukan secara mana, mereka nasi lemak sama nasi lemak, mereka cucuk sama cucuk, mereka restoran sama restoran. Hak tu yang tak santau tuan. Banyak suruh kita jumpa kes-kes macam tu. Hak bantau-bantau pusat kau suruh cerita lah lagi banyak. Hak yang niaga tepi-tepi jalan, hak untung tanya bukan yang untung sehari 14 juta, untung RM80 dan hujan kadang-kadang tak ada langsung, rugi pula. Niaga di pasar malam, sanggup buat tuan. Bukan saya nak hina macam-macam macam tu, cuma cukup menjadi satu kehinaan dengan tak tahu mana kamu nak dapat, sampai kamu mensyirikkan Allah, kamu melakukan satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah sampai bila-bila tuan. Dosa syirik ni tak ada keampunan. Tuan, jumpa macam-macam tu, yang nasi lemak sama nasi lemak je. Oh, senyum jumpa macam kawan, tengok tuan, Allah hantar santau, hantar macam-macam tuan. Allah ni buat penyakit ni tuan. Tuan-tuan ambil contoh, saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok kedai-kedai Cina, dia pun boleh buat pukul tuan. Hak ni jual mi goreng, hak tu jual mi rebus, hak tu buat ayam, hak tu buat nasi lemak, hak tu buat ni tuan-tuan. Oh, keliling orang niaga semua okey leng-leng. Dia buat nampak tempat makan, mai order. Kawan tu mai, dia kata nak apa ayam, tak apa, saya biar order. Nak biar rebus, saya biar tak tuan-tuan. Dia biar tak nanti. Allah tuan-tuan, mereka yakin Pak rezeki, kita pun tak yakin tuan-tuan. Sepatutnya kita kena yakin hak tu lah. Tuan-tuan ni contoh, ni masa-masa kena penat lah. Nabi ajak kita suqul ansar, berdoa kamu semua umat Islam, ekonomi kamu kuat, maka kamu juga akan kuat. Ekonomi kamu mundur, maka kamu akan ditekan. Lah orang Yahudi itu ada seluruh dunia, cuma 15 juta lebih. Yang paling banyak berada di US, yakni hampir 5 ke 6 juta. Di negara Israel sendiri cuma ada sekitar 5 juta. Dia duduk belah benua Eropah ada 2 juta. Duduk di luar-luar di Asia cuma ada 50,000, lebih kurang macam tu. Campur-campur semua, populasi dia cuma 0.02%. Umat Islam ada hampir 20% daripada populasi umat yang ada atas muka bumi. Tapi tuan-tuan, dengan 0.02 boleh lawan dengan 0.2, yang 20%. Allah Akbar, tak ni. Bola, kita tengok kalau 10 lawan 11, seorang kena kad merah, jadi tak syok lagi tuan. Hak ni bukan 10 lawan 11, 1 lawan 200. Tu pun kita terkena juga. Berpuluh kosong tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Maka cuba cek peranan kita di mana tuan-tuan. Kita bukan kita berjuang ni kita nak pada kemenangan semata-mata, tapi kita berjuang ni tuan-tuan, kita menyertai perjuangan buat tujuan hidup Nabi Sabilillah ni tuan-tuan, atas sebab kita nak menjawab depan Allah kelak nanti tuan-tuan. Dan kita akan kena jawab tuan-tuan. Allah akan tanya apa yang kamu buat dengan saudara kamu di luar, ditindas, ditekan, dizolim. Kita nak jawab apa tuan-tuan? Maka kita akan jawab, ya Allah, aku tak beli barang mereka ya Allah, aku tak makan dah, lepas tu aku tak makan dah. Mudah-mudahan jadi. Nah, tuan-tuan kena ingat kadang-kadang benda yang kita buat ni kecil di sisi manusia. Allah tak minum orang pelekeh apa hang ni lekeh. Tak apa kita minum segelas dia, hang segelas, orang ni segelas, tak banyak gelas dah. Banyak. Oi dia kata ada rokok sekotak ya, kepala otak, hari-hari sekotak, sebulan 30 kotak. Kalau semua duk pegang dengan sikit tuan-tuan, satu surau, satu masjid saja saya perasan 2 kata semalam. Dia dengan kemudian dia tu, dia kata saya beli sekotak ya. Memang beli sekotak, mana ada orang pergi kedai beli dengan kedai-kedai kan ni. Nah, tapi kedai tu ada jual rokok untuk sebab apa? Sebab hang main beli sekotak, orang lain main beli sekotak juga. Ramai main, untunglah ke dia. Sampah tuan-tuan, kita tak rasa banyak sebab kita rumah kita cuma buang satu beg plastiknya. Tapi tuan-tuan tengok tak majalah 3 sebelum bulan Ramadan, dia pun buat tajuk mengenai sampah. Cerita pak sampah. Dia keluar statement, dia kata apa? Orang Malaysia seorang buat sehari sampah sekilo. Seorang sekilo. Sekilo kita tak rasa banyak, tapi drive di tempat pelurusan sampah, kita tengok banyak kat sini. Banyak tuan-tuan, sampai pening lah, tak tahu sampah nak buang kat mana.
Dan kalau kita himpun support seluruh Malaysia, 28 juta rakyat Malaysia, himpun satu tempat, kawasan dia, kita bagi kawasan Pematang Pau. Mampu tuan-tuan, 28 juta kilo sampah sehari nak kena tanggung. Pening tuan-tuan. Maka sama dengan kita. Kita duk kata, oi, beli sikit ya. Tapi kita beli sikit, orang beli sikit, sikit, dia akan jadi banyak tuan-tuan. Tapi kalau kita sedikit, kita memikir yang sedikit itu juga akan turut menyumbang, maka kita takkan beli tuan-tuan. Semua pihak walaupun sedikit aku sumbang, dia tetap akan memberikan kesan kita tak beli, insya-Allah tuan-tuan. Nah, maka minta kali ini istiqamah betul-betul dengan hangat-hangat di ayam. Sebulan tak beli, saat lagi bila habis dah musim boykot, dia pergi pasar raya, beli Milo 6 kilo, beli rokok 3 katil. Dia kata aku boykot dah hari tu, jumpa macam ni, ambil troli empuk kat kepala tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan, sama-sama lah kita fikirlah apa peranan kita nak jawab kepada Allah nanti. Maksud saya yang cakap, bukan kata saya minta doa semua saya ni ada sihat. Cuma sama-sama kita berpesan. Tuan-tuan nampak saya beli, tuan-tuan tegur. Tuan-tuan tengok kawan kita, tegur ke dia, tuan-tuan abang ni tak sorry isaklah rokok. Hambui rokok tu, murah. Dia dah memang pergi rokok, nak berhenti tak boleh, abang isak rokok tu. Beli rokok tu segulung 5 ubat. Tembakau pau ke orang tuan-tuan. Murah tuan-tuan. Diskotok RM12, gila tuan-tuan, RM12. Mahal tuan-tuan. Nah, 5 kilo berat punya cerita ni. Jadi pakat bisa rokok daun segulung tu RM5. Wah, hisap ambil habis pun tak apa tuan-tuan. Boleh beli baru 5 ubat ni. Baru kita tahu kita tembakau pergi buat sembang lagi, biar tak depan kita ambil perang-perangkut banyak sikit. Bagi hisap kat rumah. Bagi dua kan cerdik tuan-tuan. Bukan nak ajak agak rokok, tak hisap betul hisap dah. Nah, tuan-tuan, ni masa ni. Dan sama-sama. Tak kena ingat tuan-tuan. Kata Imam Hasan Al-Basri menutup kan. Dia kata kalau nak aku tahu daripada kerja buat yang aku buat, amal soleh yang aku buat, zikir yang aku duk baca, istighfar yang aku duk sebut, selawat yang aku duk baca, dia kata kalau aku tahu satu je, ya Allah angkat. Dia kata kalau aku tahu satu je, tak perlu banyak, satu sudah cukup. Dia kata yang Allah terima, maka nescaya aku akan buat kenduri seluruh kota Basrah, yakni satu negeri. Dia kata nak harap kata seronok. Dia kata dan tak suruh tanya berapa banyak dia selawat, tak suruh tanya berapa banyak dia zikir. Ulama yang terdahulu tidak ada tandingan dengan kita lah. Nah, dalam bab baca Quran mereka menang, dalam bab selawat mereka menang, dalam bab ikut sunnah mereka menang, bab apa semua mereka menang tuan. Kita ni hak hujung-hujung ni sembang yang banyak. Oh, dalam Facebook boleh jawab alah macam-macam. Memang tuan-tuan dekat di Google yang banyak lah. Ilmu berkembang, tapi ilmu yang ada pada individu tak banyak. Termasuk saya yang cakap lah, dia tetap musuh dia. Saya boleh cakap dalam bab ni, ustaz tu boleh cakap dalam bab tu, dia tak jadi banyak. Dulu kalau kita tengok ustaz-ustaz atau ulama yang ada boleh jawab semua soalan. Tanya bab fiqh boleh jawab, bab tauhid boleh jawab, bab ilmu alat tu ada. Allah hebat. Ni akhir zaman tanda. Dan saya mengaku kata kita jadi duduk cari ulama-ulama ni tengok. Dia dicok batu ulama tauhid saja. Allah lebih sayang tuan. Padahal dia alim-alim semua. Nah, maka tuan-tuan, maka nak abang nak cerita apa? Nak abang kata Imam Hasan Al-Basri nak cerita kat kita ni, kalau dia tahu satu je daripada kerja buat dia, walaupun sekecil-kecil benda yang Allah terima tuan-tuan, cukuplah memberi kegembiraan pada diri dia untuk dia buat kenduri seluruh kota Basrah tu tuan-tuan. Maka sama dengan kita ni tuan-tuan, kita tak tahu yang mana kerja buat kita yang Allah terima dan yang mana Allah tolak. Sembahyang maghrib tadi khusyuk tak mana pun kita tak fikir kenapa. Nah, tak fikir kenapa langsung dia punya fokus dalam sembahyang. Tu imam bagi salam, dia duk diam lagi. Tak kira lah tuan-tuan. Khusyuk tak mana pun kita dalam keadaan kita tak tahu Allah terima ke tak tuan-tuan. Sedekah jariah kita, tadi kita sumbang mai pagi tadi bubuh 10, Jumaat tadi bubuh 20, Lohak tadi asar tadi bubuh lagi 10, Maghrib tadi bubuh sekali dengan kunci motor, kunci kereta, wallet pun bubuh. Punya anak abang punya bagus dia dapat sedekah. Belum tentu kita nak tahu Allah diterima ke tak tahu tuan. Nah, maka sebab itu kita doa minta sangat. Nah, Allah menerima walaupun usaha kecil kita dalam bab kuih kok tuan-tuan.
Yang penting kita doa minta kita istiqamah kepada jalan ini tuan-tuan. Yang kita tak berlihat pada benda yang mana menzalimi pada umat Islam di seluruh dunia tuan-tuan. Dan insya-Allah saya yang bercakap juga banyak kesalahan. Jika ada mungkin silap dan salah saya minta maaf. Maka tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi saya tengok masjid belakang ni tuan-tuan. Jadi dalam proses pembinaan. Jadi tuan-tuan minta sangat. Pihak masjid tak tabak pun cuma saya tengok tengok dalam Facebook dan sebagainya. Maka pihak masjid tu buat majlis ilmu ni yang pertama nak bagi orang main ramai. Itulah tak ada jalan lain nak dimarahkan masjid. Jadi hak main ni jangan main saja lah. Hampa dia pandai. Lulak dia cerita dia bawa main ni dia pakai kem lekat, baju Melayu, bola dia tinggal. Setiap hari trik yang sama, jadi dia kata tabung main pun tak kena tegak, bola tinggal. 4 tahun punya trik tuan-tuan. Tuan-tuan besok pakai bawa main lah bola, kubur dah dekat mana kita mampu. Tahu hujung bulan ni tak ada muka tak orang kosong dah sikit, tapi tetap sedekah. Kena sedekah tuan-tuan. Dan sebab sedekah ni pembuka pada jalan pintu rezeki kita. Dan tak saya tuan-tuan try buat. Malam ni hampa seluk bagi semua ada pun dan tabung masjid. Dan try buat. Ambil sekali lagi ni perasing lesen IC kat beg. Atau nak buat kat beg pun tak apa, tulis nombor kat situ. Tulis nombor beg berapa, beg pihak masjid berdekat ni. Tak try buat tengok insya-Allah akan di depan ni Allah akan putus pada rezeki kita. Tak jadi dengan cari saya tuan-tuan. Saya tak main di buku 3 saya ikut. Tapi try tengok sedekah. Benda ni bukan nak bangga lah. Saya try sendiri waktu mana beasiswa saya kena sekat duk belajar dulu. Nak nikah lagi 3 bulan. Duit ada 500 ya tuan-tuan. 500 nak nikah apa tuan-tuan ni, anak kambing pun 500 lebih tuan-tuan ni. Dan suruh kita terus fikir habis lampu lagi 3 bulan nak nikah ni, duit ada 500 ni. Tarikh nikah peluang atau orang dari si semua ni. Jumpa dua dia kata satu, nak jangan tinggal sembahyang duha dan subuh jangan tinggal untuk kamu berjemaah dan nak banyakkan sedekah waktu subuh. Kita pun malu-malu diketak tangan tuan-tuan nak duit, sayang ke duit tu. Tapi datang try buat alhamdulillah Allah putus urusan kita. Allah mudahkan. Bukan duit dapat banyak saja, Allah mudahkan urusan. Muslimat dia kata ustaz kami nak buat ni, hak ni memang tak berarti saya tak minta kan. Tapi Allah mudahkan urusan dia. Maka sama dengan kita, mudah-mudahan sedekah jerah tuan-tuan nak buat masjid ni satu manfaat yang bersifat pada jangka masa panjang. Kita akan mati tapi sedekah jariah kita, infak kita, wakaf kita akan kekal sampailah kiamat nanti. Di tuan-tuan ambil dah peluang ni duk nampak di depan mata kita. Jadi inilah peluang kita, duit kita simpan, kullu man 'alaiha fan akan binasa. Wa yatawaffa rabbika bil jalali wal ikram. Yang kekal kebesaran dan kemuliaan Allah. Jadi tuan-tuan kita sama-sama ambil manfaat. Mudah-mudahan atas perkataan pertemuan kita pada malam ni yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kelemahan semua daripada diri anda sendiri yang bercakap. Dan mohon maaf kalau mungkin terkasar bahasa tertinggi suara atau terkata pada mana pihak sekadar ni dulu insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Kalau tak ada apa pada minggu yang ketiga. Sampai anda dari Malaysia kalau ikut tarikh sampai bulan 11 saja. Jadi mungkin kalau bulan 8, 9, 10, 11 kalau